Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlas fihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah pintu hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz yang saya hormati Ketua Imam Masjid Sayyidina Uthman Ibn Affan, Ustaz Wan Abdul Halim bin Mat Yusof, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Bagi memulakan perjalanan kuliah Maghrib malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca umul kitab dan seterusnya menyambung kupasan pengajian kitab Riyadhus Salihin. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator pada malam ini, seluruh saf kepimpinan DNI, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mulai dengan ucapan tahmid. Alhamdulillah. Kerana pada malam ini syukur pada Allah dapat lagi kita bertemu dalam ruangan maya ini pada pertemuan kali yang keempat sebenarnya. Pertemuan kali yang keempat dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang yang soleh, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah mulakan pengajian berkitab kita ini pada tepatnya hari Sabtu 7 Oktober 2023 dan hari ini 20 November 2023. Syukur pada Allah kita telah berjaya adakan sebanyak 4 kali pertemuan. Bermakna bila 4 kali pertemuan kita sudah berada pada bab yang keempat dalam Riyadhus Salihin, yang mana dalam Riyadhus Salihin ini mengandungi sebanyak 344 bab dan terangkum padanya sebanyak 1896 hadis. Dan pada malam ini kita masuk pada bab yang keempat, iaitu babus sidqi, bab yang benar, bab bercerita tentang benar. As-sidqi maknanya jujur, amanah ataupun benar. Itu as-sidqi. Dalam Riyadhus Salihin ini, pengarang kitab kita Imam Nawawi, dia membawakan ada 3 dalil daripada Al-Quran dalam babus sidqi, iaitu bab benar ataupun jujur.
Dan ada beberapa dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak baca keseluruhannya lah, tetapi kita ambil sebahagian daripada hadis-hadis ini mengikut kesempatan waktu yang ada, insya-Allah. Malam ni muka surat bagi yang ada kitab terbitan Jakim jilid 1, kita buka muka surat 120, babus sidqi, bab jujur ataupun bab benar. Babus sidqi. Kita tengok dulu huraian dia sebelum kita tengok kepada dalil Quran dan hadis serta penjelasannya. Benar ataupun jujur adalah suatu sifat yang terpuji dalam Islam. Benar ataupun jujur ataupun amanah, ia adalah salah satu daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebenarnya. Ada 4 sifat Nabi kan, apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itulah salah satu daripada bab dalam Riyadhus Salihin ini, iaitu as-sidqu. Jujur, benar, itu salah satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jujur ataupun benar ni, dia terangkum padanya lah amanah, terangkum padanya lah bercakap, berbuat, melakukan semua yang diperintah oleh Allah pada perkara-perkara yang benar-benar sahaja. Benar adalah suatu sifat yang terpuji dalam Islam. Dengan sifat jujur ataupun benar itu akan melahirkan seseorang yang mempunyai sifat ikhlas dan bertakwa. Bila kita jadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang benar, maka kejujuran itulah yang akan melahirkan keikhlasan dan kita menjadi orang yang at-taqwa, at-taqi, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Tiap-tiap perbuatan yang manusia lakukan tidak diterima Allah. Kita garis bawahkan kalimah, perbuatan manusia tidak diterima Allah kecuali apabila dilakukan dengan benar dan ikhlas. Di sini poin dia, ada dua syarat amal soleh manusia itu diterima oleh Allah. Syarat yang pertama adalah amalan itu benar menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buat sesuatu amal, dia tidak kira kepada banyak sikit, tetapi dia diambil kira dari sudut benar ataupun tidak mengikut petunjuk Al-Quran ataupun hadis. Tak boleh dia cakap, saya ni rajin ustaz. Kenapa? Saya nak solat maghrib 5 rakaat, kata dia. 5 rakaat. Bagus banyak rakaat tu. Tapi adakah diterima Allah? Tak diterima Allah. Sebab apa? Amalan itu bukan amalan yang benar. Kerana syarat diterima oleh Allah itu mestilah berdasarkan kepada amalan yang benar. Kayu ukurnya berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu syarat yang pertama, benar. Dan yang kedua, bukan sahaja amalan itu amalan yang betul menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Syarat diterima amalan yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas. Benda kecil akan bernilai dan bermutu tinggi bila adanya keikhlasan. Benda besar sedikit pun tidak bernilai dan bermutu tinggi bila tidak ada keikhlasan. Apa sekalipun amalan, mengajar ke, hatta berjihad sekalipun, kalau tidak ada ikhlas, benda yang luar biasa itu tidak ada nilai pun di sisi Allah. Tetapi kalau ada ikhlas, benda tu kecil je. Macam mana? Kita approvekan orang nak join link kita malam ni kan. Benda kecil je, tekan je. Tapi kita buat lillahi ta'ala, ia akan menjadi besar di hadapan Allah kelak. Maka dua syarat ibadah diterima di sisi Allah disebut oleh Imam Nawawi. Apa dia syarat yang pertama? Amalan yang kita lakukan itu benar menuruti syariat. Dan yang kedua adalah
amalan itu mesti dilakukan secara ikhlas. Kita lanjutkan. Imam Nawawi sebut lagi. Oleh itu, benar adalah kunci untuk melakukan semua amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahkan perkataan kunci. Amalan yang kita buat ni kena menuruti Rasulullah, benar menurut para ulama, benar menurut Al-Quran. Benar itulah menjadi kunci, amalan-amalan itu akan diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tak kira banyak sikit. Allah tak kira dari sudut dia buat tu sampai letih, sampai penat. Tetapi yang Allah nilai diterima ibadah dua. Yang pertama benar dan yang kedua adalah ikhlas. Dalil daripada Al-Quran. Ada 3 dalil, kita baca satu persatu insya-Allah. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau boleh para jemaah pun yang ada kitab ni kita turut baca juga ayat Quran ni supaya apa? Kita dapat pahala. Pahala bacaan Quran satu huruf digandakan sehingga 10 kali gandaan. Bagi yang tak ada kitab, kita dengar ayat ni dibaca, mudah-mudahan turun rahmat pada kita insya-Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar, kata Allah. Menurut orang yang benar ni, apa neraca dia? Mestilah berdasarkan dikembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sahaja neraca dia. Benar pada penilaian Allah, tidak semestinya kalau dia ada pangkat itu, dia benar. Tak. Kalau dia ada kedudukan, dia ada dari sudut kelebihan harta, dia ada title bagai-bagai namanya, adakah dia dikira orang yang benar? Tak semestinya. Maka neraca kebenaran di sini pada penilaian Allah mestilah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu neraca kebenaran. Maka Allah sebut, wa kunu ma'as sadiqin. Orang beriman, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Macam mana Ustaz, saya nak tengok yang ni pun guna dalil Quran, yang ni pun guna dalil Quran. Satu kelompok ni guna dalil hadis, satu kelompok ni pun baca hadis juga. Maka salah satu caranya adalah tengok kepada istiqamah seseorang itu pada amal soleh. Selebihnya kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita jalan untuk kita mengikuti yang hak dan menjauhi perkara yang batil. Ada satu doa yang diajarkan kepada kita, doanya supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar dan jauhi kita daripada jalan yang salah. Doa ni baik untuk kita semua amalkan. Apa dia doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sesuai dengan tajuk perbincangan doa ni. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami manakah yang benar supaya kami boleh ikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mana jalan yang batil supaya kami dapat menjauhi yang batil tersebut. Dapat tak doa ni? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan. Kita tak tahu adakah yang kita ikut, yang kita follow, yang kita buat ni benar ataupun tidak. Maka tak dapat tidak senjata kita orang beriman
Doa kepada Allah agar Allah tunjuk jalan yang sebenarnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu dalil yang pertama dari Quran. Kita lanjutkan daripada kitab kita ni dalil yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, was-sadiqina was-sadiqat. Allah sebut ciri-ciri orang beriman itu as-sadiqin, terdiri daripada lelaki yang benar, was-sadiqat, perempuan yang benar. Maknanya yang mengikuti kebenaran, yang melakukan perkara yang benar. Cuma kadang-kadang kebenaran ni pahitlah. Dan orang yang nak melakukan perkara yang benar, dia akan berdepan dengan cabaran. Apa dia cabaran bagi orang yang nak berkata benar, berbuat benar, tindakannya itu tindakan yang benar? Yang pertama, dia akan berdepan dengan cabaran talbisul iblis. Bisikan-bisikan daripada iblis. Iblis akan cuba menggoncangkan pegangan dia supaya dia tidak lagi istiqamah, supaya dia menyembunyikan kebenaran, supaya dia tidak ikut kebenaran. Itu talbisul iblis. Dan yang kedua, bagi orang yang nak melakukan perkara yang benar, dia akan berdepan cabaran dari sudut mulut orang. Betul tak? Orang akan kata je. Orang kalau kita buat benda salah, pasti dia akan kata. Tapi peliknya ada sebahagian orang, kita buat benda betul, benda baik, benda benar, benda jujur, benda amanah. Tapi tu pun kadang-kadang orang mengata juga. Tak tahan ni, sebab tu lah. Sebab itu inilah cabaran bagi orang yang nak melakukan perkara benar. Dia akan berdepan dengan cabaran mulut-mulut orang yang akan kata sehingga kita malas lagi nak melakukan perkara yang betul tu tadi. Maka kita tegahkanlah pada malam ni, kalau kita yakin apa yang kita buat tu benda yang benar, benda yang baik, buat sajalah. Mulut orang selama-lamanya takkan habis nak mengata kita. Tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah diubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk ubah lagi. Ada nak jawab pantun tak malam ni? Yang nak jawab pantun lepas kuliah. Kalau tak habis kuliah kita bab benar malam ni. Tak ada masuk dalil hadis, duk main berpantun je malam ni. Balik pada cerita kita lah. Itu dalil yang kedua lah kita huraikan. Dalil yang ketiga dari Quran sebelum kita masuk dalil hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Surah Muhammad ayat yang ke-21. Maksudnya, maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintah Allah, sudah tentu yang demikian itu baik bagi mereka. Allah sebut, kalau awak jujur, bersikap benar kepada Allah, ketahuilah lakana khairan lahum, ia baik bagi awak. Bukan setakat baik di dunia, tetapi baik di hari akhirat kelak. Apa pelajaran daripada ayat yang ketiga yang kita baca ni? Orang yang jujur, yang amanah, yang benar, dia bukan sahaja akan dikasihi manusia, tetapi dia akan dikasihi Allah. Allah sebut, lakana khairan lahum. Kalau awak jujur, awak benar, baik bagi awak di sisi Allah. Payah kadang-kadang kan, kita nak mendapat dua kasih sayang. Kasih sayang manusia dan kasih sayang Allah. Kadang-kadang ada amalan kita buat, manusia suka, tapi belum tentu Allah suka. Kadang-kadang ada amal kita buat, Allah suka, ada juga manusia tak suka. Tapi orang yang jujur, amanah, benar, dia akan dikasihi manusia
dan dia akan dikasihi Allah. Kita manusia, kita tak suka orang yang tak jujur, betul tak? Hatta kalau dia imam sekalipun ataupun dia ustaz sekalipun, kalau dia tidak jujur, tidak amanah, tidak benar, kita tak respect pada dia. Ataupun gelaran dia apa sekalipun, kalau dia tidak jujur, kita tak suka. Hari ni cakap lain, esok cakap lain, hari ni buat begitu, esok buat begini, keluk-kelik kita katakan. Tak istiqamah pada jalan yang benar. Tapi kalau orang yang jujur, amanah, benar, kalau hari ni kata A, esok pun kata A, depan kita cakap begini, belakang kita cakap begini, mungkin apa yang dia berpegang itu tak sama dengan pendirian kita. Tapi paling kurang kita akan respect pada dia. Sebab apa? Dia as-sidqu, dia jujur, konsisten, amanah, benar dengan apa yang dia katakan. Bahkan Allah sebut, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau awak jujur, awak benar, di sisi Allah itu lebih baik bagi kamu. Maknanya Allah juga suka pada orang yang benar, orang yang jujur itu tadi. Itu 3 dalil Quran lah. Kita huraikan secara ringkas, lebih kurang dalam tempoh 20 minit lebih sikit. Kemudian kita akan tengok pula kepada dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat penjelasan mukaddimah babus sidqi ini, para jemaah faham tak ataupun tidak cerita dia? Jelas insya-Allah. Kita tengok kepada beberapa hadis di dalam babus sidqi ini. Imam Nawawi dia bawakan di dalam perbincangan babus sidqi ini ada sebanyak 6 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengoklah, paling kurang kita sempat baca, kita baca 4 lah kot. Kalau ataupun kalau boleh sempat lagi, kita baca lebih lah sebab ada hadis-hadis yang panjang. Kita cuba secepat mungkin lah. Kita tengok pengajaran ataupun ibrah daripada hadis babus sidqi ini, insya-Allah. Hadis yang pertama muka surat 121 dalam kitab terbitan Jakim jilid 1. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Bila kita sebut nama sahabat, hendaklah kita memberikan gelaran yang selayaknya kepada sahabat. Kita katakan radhiyallahu anhu. Itu adab. Jangan kita sebut nama sahabat tanpa kita sebut radhiyallahu anhu. Itu tidak beradab namanya. Jadi kita sebut radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Kita baca matan dalam bahasa Arab, kemudian kita lihat maksudnya dalam bahasa Melayu. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Menarik hadis ni tentang hadis orang yang sentiasa memilih jalan kebenaran, apa kelebihan yang dia akan dapat. Kita baca maksud dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Betul. Bila kita sentiasa memilih jalan yang benar, kita akan berada dalam jalan kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di hari akhirat, kebaikan di sisi manusia, kebaikan di sisi Allah. Dan bila kita berada dalam kebaikan, kebaikan itu pula membawa kepada syurga, kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar berada dalam jalan kebaikan. Orang yang berada dalam jalan kebaikan,
dia ini akan berada di dalam syurga. Itu membawa jalan dia ke syurga. Rasulullah sebut demikian. Orang yang benar dalam kebaikan, kebaikan itu membawa ke syurga. Kemudian, kita lanjutkan. Seseorang itu sentiasa bercakap benar sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang bersifat benar. Masya Allah. Siddiqah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, di hari akhirat kelak, gelaran ustaz tak ada dah. Gelaran imam tak ada dah. Apa-apa gelaran sekalipun tak ada dah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada satu gelaran yang tidak hilang. Gelaran ini akan diberikan. Kemahkotaan ini akan dimasyurkan kepada siapa? Kepada orang yang sentiasa memilih jalan kebenaran dan dia akan mendapat gelaran di hari akhirat dengan gelaran Siddiqah. Siddiqah. Dia ada title dia di hari akhirat kelak. Kluster-kluster orang yang sentiasa berada jalan yang benar. Kluster ini dikenali sebagai kluster Siddiqah. Siddiqah ni maknanya geng-geng yang suka kepada kebenaran. Bercakap benar, berbuat benar, tegur sekiranya salah. Tapi itulah, orang yang memilih jalan kebenaran ini, dia akan berdepan dengan cabaran tadi kita sebutkan. Cabaran dia talbisul iblis. Cabaran dia mulut orang. Cabaran dia juga, dia akan berdepan dengan ramai musuh. Orang takkan suka pada dia. Betul tak? Orang yang benar ni orang takkan suka. Sebab bagi dia menyebabkan orang yang salah ni tak boleh nak melakukan kesalahan lagi. Sebab apa? Saya kemarin kebetulan saya kuliah. Bolehlah kita share lah. Saya kuliah di satu tempat di Kajang. Dan salah seorang yang ada dalam kuliah tersebut, Datuk Ayub Khan. Datuk Ayub Khan, kalau para jemaah kenal Datuk Ayub Khan ni, Timbalan Ketua Polis Negara. Beliau share lah. Bila beliau tegas melakukan perkara benar kan. Ini beliau sendiri share. Jika lepas kuliah, kita minum-minum mengetih bagai-bagai. Dia kata bila dia berada di pengarah narkotik Bukit Aman tu, dia membanteras gejala-gejala yang tak baik dalam pasukan dan sebagainya. Dia buat benda yang benar. Dia kata ramai yang tak suka pada dia. Ramai yang mengugut dan sebagainya. Sebab apa? Itulah cabaran bagi orang yang melakukan kebenaran. Itu sebahagian lah cerita. Yang lain tu kita tak boleh nak dedahkan. Tapi nak sebutnya sebagai contoh sajalah. Orang yang melakukan perkara yang benar, dia akan berdepan dengan cabaran. Cabaran apa? Akan ada kelompok-kelompok yang melakukan kesalahan, dia tak akan suka pada orang yang sukakan kebenaran. Tapi kelebihan orang yang berada dalam jalan kebenaran ni, di hari akhirat kelak, dia akan dapat title, nama title itu Siddiqah. Siddiqah. Rasulullah sebut demikian. Kita lanjutkan hadis. Dan bahawa kedustaan, lawan kepada benar, dusta lah. Lawan kepada jujur, khianat lah. Dan bahawa orang yang sentiasa melakukan kedustaan, kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan. Betul? Orang dan sekali menipu, dia akan menipu berkali-kali. Dia akan membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu sentiasa berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang bersifat dusta. Apa dia gelaran dia? Dalam hadis ni disebut orang yang bersifat dusta ni gelarannya adalah kadzdzaba. Kadzdzaba. Tadi siddiqah, orang yang benar. Tapi orang yang memilih jalan yang salah, memilih jalan yang dusta, dia ada kluster dia di hari akhirat kelak disebut dengan kluster kadzdzaba, orang yang melakukan kedustaan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan
Muslim. Moga-moga saya dan kita semua termasuk dalam kalangan orang yang melakukan perkara benar, bercakap benar dan kita mati dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Itu dalil hadis yang pertamalah yang kita baca dalam bab benar. Dalil yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi membawakan hadis An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat daripada Abu Talib, Ali bin Abu Talib, dan bila kita sebut nama sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Gelaran dia. Qala, telah berkata ataupun bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasulullah katakan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan perkara yang engkau ragui dan ambil perkara yang engkau tidak ragui. Perkara yang ragu-ragu tinggalkan, ambil hanyalah perkara yang tidak ragu. Ini salah satu daripada maksud zuhud lah. Maksud zuhud ni bukan orang yang berpakaian lusuh, bukan orang yang berjalan tidak bertenaga, tak. Salah satu maksud zuhud adalah orang yang ambil perkara yang jelas benda tu halal dan dia meninggalkan perkara yang meragui tadi. Sebab apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan kedustaan itu adalah keraguan. Orang yang sentiasa nak benda yang jelas halal, dia akan berada dalam tuma'ninah, hatinya akan tenang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berada dalam kedustaan, hatinya itu sentiasa berada dalam keraguan. Para jemaah sekalian, ada perkara lah kita boleh jelaskan berdasarkan hadis ni. Kadang-kadang ada benda yang halal, itu memang kita tahu ianya jelas halal, kita ambil. Ada perkara yang benda itu jelas haram dan memang kita tinggalkan. Cuma kadang-kadang ada benda yang berada di tengah-tengah. Benda yang di tengah-tengah. Betul tak? Kita tak pasti benda ni halal ataupun haram. Baik ataupun tidak baik. Boleh ataupun tak boleh. Perkara itu disebut sebagai benda yang samar-samar. Ataupun mungkin kita boleh istilahkan dengan perkara syubhah kan. Benda yang tak jelas. Kalau al-halalu bayyinun, benda yang halal tu memang jelas kita boleh ambil. Wal haramu bayyinun, benda yang haram itu juga jelas kita tinggalkan. Cuma kadang-kadang lah ada benda yang berada di tengah-tengah tu menyebabkan kita ni rasa boleh ataupun tidak, halal ataupun tidak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dua kaedah di dalam kita berhadapan dengan perkara yang sama-sama ni. Kaedah yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang samar-samar itu lebih dekat dengan yang haram ketika mana? Al-ithmun man haka fi nafsika. Bila kita buat hati rasa tak tenang. Faham tak? Benda yang kita buat tu hati rasa duk bermain-main dalam hati kita. Bermain-main di kotak hitam fikiran kita. Maka ketahuilah, benda yang bila kita buat rasa hati tak tenang, benda yang sama-sama tadi sebenarnya lebih dekat kepada yang haram.
Dia kaedah dia begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ithmun, sesuatu tu lebih dekat dengan dosa, man haka fi nafsika. Bila awak buat, hati awak tu rasa tak tenang. Hati rasa tak tenang. Contoh kan? Apa dia contoh, Ustaz? Kita meniaga goreng pisang, contohnya. Gerai goreng pisang kita tu, di hadapan gerai kita, ada kedai judi lah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh kan. Jadi setiap hari tokek kedai judi tu datang beli kepada kita goreng pisang. Jadi dia pesan, tokek, boleh tak setiap hari awak hantar goreng pisang yang awak jual ke kedai saya RM10 setiap hari. Dia pesan pada kita. Dia suruh kita hantar ke kedai. Dia bukan dia beli kat kedai kita tak. Dia minta kita ni pergi ke kedai dia, naik ke kedai dia, hantar goreng pisang RM10. Kita pula jemaah masjid. Kita rasa segan juga tak? Betul lah kita tak beli nombor ekor bagai-bagai. Tapi tiap-tiap hari duk berulang ke kedai judi dia hantar goreng pisang tu, dia akan menimbulkan syok wasangka dan perbuatan itu menimbulkan fitnah. Fitnah yang menyebabkan orang akan berkata-kata, haji ni malam pergi masjid, siang hari nampak pergi ke kedai judi. Orang tak tahu kita pergi hantar goreng pisang contohnya. Tetapi perbuatan itu menimbulkan fitnah. Bila fitnah timbul, hati kita rasa tak tenang. Ketahuilah perbuatan tadi lebih dekat dengan dosa. Kita boleh bagi justifikasi. Ustaz, saya ni meniaga je goreng pisang. Saya tak beli nombor ekor pun. Ya betul. Tapi apa pandangan orang menyebabkan ditohmah dalam kalangan masyarakat. Ini sebagai satu contoh sajalah. Al-ismun man haka fi nafsika. Benda yang syubhah ataupun sama-sama ni, kalau kita buat hati rasa tak tenang, maka elok tinggalkan je lah. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, benda yang samar-samar, ia lebih dekat kepada yang haram ketika mana? Wa karihta an yattali' alaihi nas. Bila kita buat sesuatu perkara tu dalam keadaan sembunyi-sembunyi daripada pengetahuan orang lain. Faham tak? Sebab kalau benda tu benda yang betul, benda yang baik, benda yang halal, kenapa kita nak sembunyikan dari pengetahuan orang? Bila kita buat sunyi-sunyi, sembunyi-sembunyi, tak nak orang tahu, bahkan orang terdekat pun kalau boleh tak nak tahu, sebenarnya perbuatan tu lebih dekat kepada perkara yang haram sebenarnya. Biasanya begitulah. Sebab kalau kita, benda yang tak salah, kenapa kita nak sembunyi daripada pengetahuan orang, betul tak? Benda elok, pasti kita tak sorok-sorok pun. Tapi bila sorok-sorok tu, kalau boleh tak nak, semua orang tak boleh tahu, ada something wrong. Maka kaedah menyebut, bila kita sembunyikan daripada pengetahuan orang, kita sorok-sorok daripada orang tahu, sebenarnya perbuatan itu biasanya perbuatan yang cenderung ke arah yang haram. Ini dua kaedah lah di dalam kita nak menentukan perkara yang syubhah ataupun sama-sama tu lebih dekat dengan yang halal ataupun lebih dekat dengan yang haram. Yang pertama, kalau buat, hati rasa tak tenang. Yang kedua, kita lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itu yang kedua. Hadis yang pertama, hadis yang kedua kita bacakan dan kita huraikan pada bab dua perkara syubhah yang lebih dekat kepada yang haram. Jelas tak para jemaah sekalian? Jelas insya-Allah. Dalil yang ketiga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hirqal. Qala Hirqal فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا
watruku ma yaqulu aba'akum wa ya'muruna bis-salah was-sidqi wal-afafi was-sillati. Maksud hadis, kita tengok maksudnya. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Sufyan bin Harbin radhiyallahu anhu dalam ceritanya yang panjang lebar berhubung dengan kisah Hirqal. Hirqal ni seorang raja Rum, namanya Hirqal. Hirqal ni kalau dalam Inggeris, ilmu eskatologi barat, dia kenali sebagai Hercules. Hercules. Dia dulu ada seorang raja Rum pada zaman Nabi SAW, namanya Hirqal. Hirqal ni dia tak beriman. Jadi Rasulullah SAW hantar utusan untuk berdakwah kepada Hirqal. Apa yang Rasulullah bagi tahu di dalam utusan tersebut? Tanya Hirqal. Hirqal tanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni asalnya dia bukan Islam, tapi akhirnya pada peristiwa pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam, Abu Sufyan. Apa yang diperintahkan kepada kamu, yakni Nabi SAW, Rasulullah bagi tahu apa? Maka jawab Abu Sufyan kata, Nabi berkata, Nabi bersabda, apa Rasulullah pesan? Yang pertama Rasulullah pesan, sembahlah Allah yang Esa. Pesanan Rasulullah yang pertama kepada Hirqal ni, sembahlah Allah yang Esa dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Rasulullah bila dia berdakwah, dia akan tegaskan dalam bab tauhid, iaitu la ilaha illallah. Tegaskan Tuhan yang sebenar itu adalah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apa sekalipun. Ini pesanan dakwah yang pertama Rasulullah. Bila akidahnya dah benar, Rasulullah pesan perkara yang kedua pula. Tinggalkan semua ajaran nenek moyang kamu dan Nabi menyuruh kamu bersembahyang. Yang kedua, bila kamu sembah Allah, dan yang kedua, ajaran nenek moyang kamu yang bertentangan dengan Islam, tinggalkan. Bila akidahnya dah betul, barulah Rasulullah SAW menyuruh kamu sembahyang. Pesanan yang ketiga Rasulullah, setelah betulkan dari sudut akidah dia, Rasulullah ajarkan kepada dia hendaklah menyembah Allah dengan sembahyang. Sembahyang ataupun solat ni satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kena bertemu dengan dia baru Allah Ta'ala syariatkan. Tak sama sebagaimana ibadah yang lain. Kalau kita tengokkan. Zakat, turun ayat Quran je, maka hukumnya jadi wajib. Haji cukup dengan turun ayat Quran je, hukumnya jadi wajib. Puasa turun ayat Qurannya, jadi wajib. Solat tidak cukup dengan turun ayat Quran, mesti bertemu dengan Allah secara direct. Dan solat ini merupakan lambang kita menjadi hamba Allah. Sebab apa? Kita meletakkan kepala kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah ketika mana kita sujud, menandakan kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bagi orang yang tidak solat, sangat rugi. Kenapa? Dia sedang sombong dengan Allah, dia sedang tidak mengakui dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tengok dalam hadis ni pun, bila Rasulullah pesan yang pertamanya, jangan syirikkan Allah, yang kedua tinggalkan ajaran nenek moyang, yang ketiga Rasulullah terus suruh agar sembahyang. Sebab apa? Itu merupakan lambang kita jadi hamba Allah. Kemudian, pesanan yang keempat, hendaklah kamu bercakap benar, kata Nabi SAW. Bercakap benar. Dan yang kelima, memelihara diri daripada kemungkaran dan menghubungkan silaturrahim. Al-afaf di sini, al-afaf tu maksudnya yang lain adalah memaafkan sebenarnya al-afaf.
Allahumma innaka afuun. Bercakap benar dan memelihara diri daripada kemungkaran ni maknanya jangan kamu marah orang lain tu sampai kamu hilang pedoman. Itu maksud dia. Al-afaf. Cuma kadang-kadang kan memaafkan ni payah, betul tak? Memaafkan ni payah. Kita sangat-sangat respect lah Nabi kita. Betul lah dia ni layak menjadi penghulu sekalian Nabi. Sebab Rasulullah ni dia bukan setakat dia boleh memaafkan, tetapi dia boleh melupakan. Itu hebat dia. Dan bukan setakat dia boleh melupakan, dia boleh menyayangi. Itu kita respect betul lah. Kita kan boleh jadi ada dalam 90 orang yang sedang live pada malam ni kan. Kalau kita tanyalah 90 orang ni, siapa yang sanggup memaafkan orang yang pernah buat zalim, buat sakit ataupun memfitnah kita? Mungkinlah dalam 90 orang ni adalah lebih kurang 50 orang akan cakap, saya ustaz, saya payah nak maafkan orang. Dan mungkinlah dalam 40 orang tadi yang kata ustaz, saya boleh memaafkan orang yang buat zalim ataupun fitnah saya tadi. Dalam 90 orang, 50 orang suka memaafkan, 40 orang boleh memaafkan. Kita buat lagi kajian contoh kan. Dalam 40 orang tadi yang boleh memaafkan, kita tanya, siapa yang boleh memaafkan dan melupakan? Agak-agak kesemua ke 40 orang yang boleh memaafkan itu boleh melupakan? Saya ustaz, maybe forgive, but not to forget, dia kata. Saya mungkinlah boleh memaafkan, tapi tidak sesekali untuk melupakan. Payah, betul tak? Maaf boleh, tapi kita masih ingatlah apa yang dia buat. Mungkinlah dalam 40 orang yang boleh memaafkan, adalah 20 orang yang boleh memaafkan dan melupakan. Dan dalam 20 orang tadi, kalau kita tanya, boleh tak awak memaafkan, melupakan dan menyayangi orang yang melakukan kezaliman, kejahatan, memfitnah awak? Mungkin dalam 20 orang ni, nak jumpa seorang pun payah, betul tak? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi Allah yang Maha Pengampun, kasihnya Allah kepada hamba dia, kepada saya, kepada kita semua, Allah, walaupun kadang-kadang Allahu Akbar, banyak dosa, kesilapan, maksiat yang kita buat kan, tapi Allah sudi memaafkan, sudi melupakan, dan dia mengasihi hamba-hambanya yang pernah buat silap tu tadi. Maka dalam hadis ni kita belajar salah satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tema dalam agama adalah al-afaf, awak boleh memaafkan orang lain. Ni Rasulullah pesan kepada Hirqal. Walaupun benda ni payah, Rasulullah dia tunjukkan bagaimana dia boleh memaafkan, melupakan, dan dia boleh kasih pada orang yang buat benda yang tidak elok pada dia. Contohnya Abdullah bin Ubay kan. Abdullah bin Ubay ni orang munafik. Dia yang memfitnah isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, buat perkara yang tidak baik. Tapi bagaimana Rasulullah ni ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Rasulullah bukan sahaja menguruskan jenazah dia, Rasulullah solat jenazah pada dia, Rasulullah menadah tangan memohon keampunan pada dia sehingga Allah tegur Rasulullah, dan Rasulullah boleh pergi sampai ke kubur. Rasulullah boleh pergi. Itu kita respect betul lah. Betul lah Rasulullah pesan kepada Hirqal, tema dalam agama ni al-afaf, awak boleh memaafkan. Walaupun benda itu benda yang payah, tapi ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Payah nak memaafkan ni. Kita lagi-lagi kalau orang buat zalim pada kita kan, kita akan ingat je muka dia, mawak dia, geram je rasakan. Tapi Rasulullah sebut al-afaf, itu salah satu daripada pesanan kepada Hirqal itu tadi. Last lah, kita ambil lagi satu hadis daripada kitab kita ni Riyadhus Salihin dalam bab as-sidq. Seterusnya hadis yang ke 5 pada malam ni.
An Abi Thabit radhiyallahu anhu qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid As-Sahal bin Hunayf wa huwa Badri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memohon kepada Allah mati syahid bersungguh-sungguh, nescaya Allah akan samakan tarafnya dengan orang yang mati syahid walaupun dia mati di tempat tidur. Masya Allah. Hadis ni nak menceritakan betapa mahalnya niat yang baik di sisi Allah tu. Hebatnya niat yang baik ni, dalam hadis ni sebut, kalau kita niat sungguh-sungguh, ya Allah, aku nak mati syahid. Kalaulah kita tidak dapat peluang mati syahid, Allah menyamakan tarafnya, diberi ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid. Takkan sama. Tapi nak sebutnya, niat yang baik tu di sisi Allah, Allah ambil kira dah. Walaupun dia mati di atas katil di rumah dia. Dia dapat kelebihan demikian. Tapi maha baiknya Allah, kalau seseorang tu berniat nak buat benda yang tak baik, Allah tak kira. Betul tak? Nak buat benda yang tak baik, Allah tak kira. Contohnya kan, nanti pergi ke masjid ni, contoh sajalah. Tengok ada kasut baru ke, selipar baru ke, nak ambil contoh. Kan? Tapi, bila dia nak ambil tu, tiba-tiba ada jemaah lain tegur. Tak berkesempatan nak ambil. Contoh kan. Tak ambil lagi. Niat je. Tak buat lagi. Adakah dikira di sisi Allah itu adalah amalan dosa? Tak dikira lagi. Ditangguhkan dan tak dikira pun. Amalan tersebut adalah dosa. Tapi kalau kita niat baik, ya Allah, kejap lagi aku nak baca Quran. Tapi tiba-tiba tak berkesempatan lah. Urusan sibuk bagai-bagai. Keperluan anak sekolah, tak sempat baca Quran. Niat yang baik tadi sudah dikira di sisi Allah. Mahanya niat yang baik tu. Sebab itu, kita bab niat ni lah. Kita pernah dengar kot satu hadis sahih, Rasulullah ceritakan tentang pada zaman dahulu ada orang yang telah membunuh seramai 99 orang. Pernah dengar tak hadis ni? 99 orang dia pernah bunuh. Akhirnya bila dia tanya seorang, kita sebut ustaz lah. Ustaz, boleh tak saya nak hijrah, saya nak bertaubat? Tanya ustaz ni, dosa apa awak buat sehingga awak nak bertaubat ni? Dia kata, saya dah bunuh 99 orang. Maka ustaz ni kata, awak ni tak ada can dah nak bertaubat ni. So sorry lah, tak ada peluang dah. Dia marah, dia pun bunuh ustaz tadi, cukup 100 orang. Padam muka dia kata. Dia pun tanya ustaz lain pula, ustaz saya nak bertaubat, saya dah bunuh 100 orang. Ustaz ni boleh jadi takut kot, boleh. Tapi syaratnya awak berhijrah ke tempat lain. Dia pun dalam perjalanan nak hijrah tu, tiba-tiba dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, berebutlah malaikat yang nak ambil nyawanya. Ini dua malaikat nak diletakkan di Illiyin ke nak letakkan di Sijjin. Sebab kalau roh yang baik diletakkan di Illiyin, roh yang tak baik diletakkan di Sijjin. Maka Allah perintahkan ukur daripada dada dia, adakah dekat dengan kampung baru yang dia nak berhijrah ataupun kampung lama yang dia telah berhijrah tadi. Didapati lebih dekat dengan kampung yang baru, maka niat baiknya nak berhijrah itu walaupun belum sampai di tempat yang baru, Allah Ta'ala telah kira dan rohnya itu diletakkan di Illiyin bersama kumpulan roh yang baik-baik. Nak ceritanya apa dia? Niat yang baik sudah dikira di sisi Allah. Begitu juga dalam hadis ni. Kalau kita niat nak buat benda yang baik, hatta berniat nak mati syahid, kalau kita meninggal dunia sekalipun di sisi Allah, Allah memberi ganjaran pahala orang yang mati syahid pada kita. Moga-moga kita sentiasa berniat niat yang baik
akhirnya diberikan kebaikan pada akhir kehidupan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, ana rasa lebih kurang hampir 1 jam jugalah kita berbicara dalam kitab Riyadhus Salihin pada malam ni dalam bab as-sidqu, bab jujur ataupun bab benar. Moga-moga kajian kita pada malam ini memberi manfaat di dalam kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa sekadar itu saja pada malam ni. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator, dipersilakan. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan kepada jemaah Ustaz? Ustaz ada Sempat masa? ke? Boleh je, boleh. Okey, kita buka 1 atau 2 soalan mungkin. Boleh, silakan. Sudah, ada soalan? Dipersilakan. Sunyi je Ustaz. Bala pantun pun tak ada malam ni. Simpan minggu depan, simpan. InsyaAllah. Akan datang. Mungkin semua jelas, penjelasan InsyaAllah. sangat baik malam ni, insyaAllah. So Alhamdulillah. kita tutup lah Ustaz. Boleh, insyaAllah. Kita boleh bagi laluan pada jemaah sebelum kuliah insya', mungkin ada yang nak tunaikan solat insya'. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, jazak pada Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim yang menyambung bab keempat pada malam ini dengan daripada kupasan kitab Riyadhus Salihin, iaitu babus sidiq, bicara tentang kebenaran, kejujuran dan amanah. Sifat benar, jujur dan amanah ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memilih untuk berada di jalan kebenaran bermakna kita membawa diri kepada jalan kebaikan yang sudah semestinya. Jalan kebaikan itu menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana akan membawa kita ke syurganya di akhirat kelak, insya-Allah. Bersama kita mengambil mutiara ilmu yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan malam ini agar menjauhi sifat dusta, lawan kepada kebenaran, dan juga jauhi perkara samar-samar yang kita tidak jelas, kerana 2 perkara ini akan membawa kita menghampiri dosa. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita yang berada di taman syurga malam ini termasuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihinya asbab memilih untuk berada di jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib malam ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum saya menyerahkan tugas terusnya kepada adinda saya Puan Amnira Suhana mengendalikan kuliah akhir Gemenur Iman malam ini, sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi